Okey. uh, Okey, sekejap je nak kuatkan suara sikit insya-Allah. Macam mana, boleh dengar clear ke? Okey okey insya-Allah. Line clear eh? Okey. Suara pun clear insya-Allah. Okey okey insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi alhamdulillah dapat kita jumpa lagi pada malam ni setelah kita baca muka surat 51 dan juga 52. Terima kasih kepada Haji Yaakob. Haji Yaakob ya malam ni ya. Ya. Yang hostkan rumah pada malam ni. Moga-moga akan turun berkat kepada tuan rumah insya-Allah, dengan terima tamu, dengan baca Quran ramai-ramai. Moga-moga akan dapat rahmat semua insya-Allah. Jadi pada malam ni beberapa key point utama daripada muka surat 51 dan juga 52 daripada surah Al-Imran. Jadi insya-Allah kita akan tengok ayat demi ayat dan kemudian kita akan tekankan manakah tempat-tempat yang penting untuk kita ambil pengajaran daripadanya insya-Allah. Jadi kalau kita tengok dalam Quran ni, banyak benda kemungkinan kita rasa dia berulang-ulang. Ada disebut di sini, kemudian ada disebut lagi di sana. Jadi sebenarnya ulangan-ulangan ini adalah satu benda yang sangat perlu. Kalau kita tengok dalam Quran, kadang-kadang dia mengulang-ulang benda yang hampir sama, tetapi di dalam uslub, di dalam cara persembahan bahasa Arab sebenarnya berbeza. Jadi jika sekiranya kita faham bahasa Arab, kita akan dapat rasa perbezaan tersebut. Tetapi kalau kita tak faham bahasa Arab, mungkin kita rasa macam seolah-olahnya perkara tersebut adalah sama. Jadi insya-Allah kita cuba insya-Allah faham dan juga kita akan cuba ambil pengajaran insya-Allah. Ayat yang ke-10 daripada surah Imran pada malam ni, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan memberi guna kepada mereka sedikit pun daripada harta mereka dan juga anak-anak mereka daripada Allah, dan mereka itu adalah merupakan bahan bakar kepada api neraka. Jadi dalam ayat ini, kalau dari segi bahasa Arabnya kita tengok, dia kata lan. Lan di sini maksudnya adalah satu kata-kata yang jadi kalau tadi kita baca ayat yang ke-10, jadi disebutkan bahawa orang-orang kafir ni, mereka ini tidak akan memberi guna kepada mereka walaupun sedikit. Jadi dalam ayat ni digunakan perkataan lan ya. Lan nun Lan nun sini maknanya tidak, tetapi tidak sini ialah tidak yang akan kekal sampai kiamat. Jadi maknanya di sini dalam ayat ni, orang-orang kafir ni tak akan memberi guna kepada mereka harta mereka dan juga anak-anak mereka
untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka ini pada akhirat, walaupun mereka harta mereka banyak dan juga anak-anak mereka banyak, maka ini langsung tidak akan dapat menyelamatkan mereka. Jadi maknanya kat sini kan, bagi kita orang yang beriman ni, kita sepatutnya bersyukur, sebab kerana iman kita lah, maka harta kita dan juga anak-anak kita dan apa yang kita buat ini akan dapat pahala. Kerana tanpa iman, apa-apa saja yang dibuat oleh orang kafir, sama ada mereka membelanjakan harta mereka dan segala-galanya, mereka langsung tak akan dapat pahala. Apa yang mereka buat di atas dunia ni, dan di akhirat mereka akan menjadi penghuni neraka. Kemudian ayat yang ke-11 ya, perkara yang sama Allah sebut adalah sama seperti keluarga Firaun dan juga orang-orang yang sama satu geng dengan mereka, iaitu wallazina min qablihim, orang-orang yang sebelum daripada mereka. Jadi mereka ni, apakah sebab Firaun ini dilaknat, apakah sebab Allah selalu sebutkan Firaun ni adalah tak baik? Kerana satu sifat mereka, iaitu mereka ni kazzabu bi ayatina. Kazzabu maknanya mereka ni mendustai ayat-ayat kami. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita banyak benda kan, yang menjadi tanda kepada kekuasaannya. Seperti macam-macam ya, laut, sungai, bulan, bintang dan sebagainya. Even pada tubuh-tubuh kita sendiri pun ada tanda-tanda yang Allah nak supaya kita ni berfikir bahawa nampakkan itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Quran ini adalah tanda yang paling jelas yang boleh kita baca. Kalau perbuatan ataupun kita kata apa yang ada di sekeliling kita itu dipanggil tanda-tanda juga, tanda-tanda ayat yang boleh dilihat, yang tak perlukan kepada dibaca. Tetapi Quran ini adalah tanda-tanda yang boleh dibaca. Jadi kalaulah datang kedua-duanya, iaitu apa yang boleh dilihat kita boleh lihat, apa yang boleh dengar kita boleh dengar, dan kemudian apa yang boleh dibaca, Allah turunkan Quran kepada kita supaya kita baca. Tiba-tiba kita masih lagi tidak percaya, maka kita adalah sama seperti Firaun dan juga orang-orang yang sama dengan Firaun. Jadi Allah sebut kerana perbuatan tersebut, maka Firaun telah diambil oleh Allah. Allah telah hinakan mereka, balaskan mereka kerana dosa mereka. Wallahu syadidul iqab. Jadi Allah sebut dia adalah sangat-sangat keras balasannya. Jadi bila dalam ayat macam ni, kita tengok kan, dalam ayat Quran juga Allah sebut dia ni Rahman dan juga Rahim. Rahman dan juga Rahim. Tetapi dalam ayat yang lain pula Allah sebut dia ni sangat syadidul iqab, sangat keras siksaannya. Jadi maknanya Allah ni bersifat dengan dua keadaan ni, iaitu bagi orang yang baik, Allah Ta'ala akan kasih sayang dan rahmat kepada dia. Tetapi bagi mereka yang teruk, yang mendustai, Allah dah tunjuk dah bagi mata, bagi telinga, tapi dia tak nak juga guna untuk kebaikan, tapi dia macam tak percaya juga dengan apa yang Allah nak tunjuk pada dia. Jadi Allah kata Allah ni sangat keras siksaannya. Dan jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata lagi dalam ayat 12, kullil ladzina kafaru satughlabuna wa tusyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakan kepada orang kafir. Jadi Allah minta kepada kita ni, beritahu kepada orang kafir, jelaskan kepada mereka bahawa mereka ni satughlabun, mereka ini akan dikalahkan, pasti akan dikalahkan. Satughlabun maknanya apa yang mereka buat pun mereka tak akan dapat menang, sebab Allah tidak bersama dengan mereka. Dan kita yang terbalik daripada ayat ni ialah bahawa orang kafir ni, orang Islam mesti akan menang apabila orang kafir ni. Jadi walaupun kemungkinan kita lihat pada hari ni ataupun pada zaman Nabi dulu, Nabi duduk tinggal 13 tahun di Mekah, dilihat bahawa orang kafir ni menang. Tetapi sebenarnya menangnya orang kafir ni hanyalah sementara saja. Tapi selepas daripada tu, lihat orang kafir ni dia ni kalah. Jadi Allah kata satughlabun, mereka akan dikalahkan. Sebab apa mereka dikalahkan? Sebab mereka ni kafir. Tapi pada hari ini kita lihat orang Islam kalah, orang kafir menang. Kenapa? Kerana kemungkinan orang Islam ni sendiri dia tidak bersifat dengan orang Islam yang sebenar. Jadi begitu ya. Dan kemudian di hari akhirat pula mereka ni akan dimasukkan ke dalam neraka. So di atas dunia sepatutnya orang kafir ni kalah, dan di akhirat juga mereka ni akan dimasukkan dalam neraka. Kemudian ayat yang ke-13, qad kana lakum ayatun fi fi'ataini iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mislaihim ra'yal ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha
inna fi zalika la'ibratan li ulil absar. Jadi ini adalah satu cerita, iaitu cerita dalam peperangan dalam peperangan Badar, iaitu Allah SWT sebut sepatutnya menjadi tanda. Kan tadi di atas tu disebut banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi salah satu daripada tanda-tanda kekuasaan Allah ialah dalam peperangan Badar. Apa yang berlaku dalam peperangan Badar ialah satu kumpulan yang sedikit, iaitu 313 orang melawan 1000 orang. Tiba-tiba dengan senjata 313 ni yang tak ada kelebihan apa-apa, senjata sedikit, kuda sedikit, makanan sedikit, tiba-tiba mereka boleh kalahkan orang kafir yang mana mereka ni bilangan mereka 1000 orang. Jadi Allah sebut ini semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah nak tunjukkan benarnya janji Allah kepada orang Islam. Jadi sepatutnya bagi kita sekarang lah, kita ni mengambil pengajaran daripada sini, iaitu Allah ni akan memberi pertolongan kepada orang Islam apabila dia berpegang kepada Islam. Tetapi apabila dia tidak berpegang kepada Islam, maka dia akan jadi sama seperti orang kafir. Kemudian ayat yang ke-14, kita pergi ke ayat yang ke-14 pula. Allah sebut zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal hars zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Allah Subhanahu wa taala sebut bahawa dia telah berikan kepada manusia ni ada dia punya instin. Jadi instin manusia ni dia sukakan kepada apa? Yang pertama suka kepada perempuan, an-nisa. Kemudian yang kedua dia suka kepada al-banin. Al-banin anak-anak, geng, kaum kerabat yang ramai. Kemudian tu wal qanatil muqantarah, iaitu emas dan perak yang bertimbun-timbun. Kemudian banyak-banyaklah. Kemudian apa lagi? Wal khailil musawwamah, iaitu kuda-kuda. Kuda-kuda pilihan. Kemudian apa lagi? Wal an'am, harta ternakan. Kemudian wal harthi, dan juga ladang-ladang. Jadi Allah sebut di situ perkara-perkara yang menjadi kesukaan manusia. Yang mana manusia, kalau kita kiaskan sekarang ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dulu kuda dan sebagainya. Kalau kita ni kan kereta-kereta lah kan, kereta-kereta yang hebat, kereta yang mahal, kereta yang kalau dulu orang Arab ni berbangga-bangga dengan kuda-kuda mereka. Jadi manusia sekarang pun mungkin berbangga-bangga dengan kereta. Bukan kereta ni maknanya beli kereta mahal tu salah, tak. Tetapi kalaulah dengan niat kita ni nak menunjuk-nunjuk dan tidak digunakan pada benda yang baik, so niat itu boleh menghancurkan segala pahala kita tu dan juga segala apa yang kita buat. So jadi maknanya kita kena tu kan. Begitu juga Allah sebut sini binatang ternak dan juga kebun-kebun ataupun ladang-ladang. Jadi itu sahajalah harta orang dulu. Orang sekarang tak adalah benda tu mungkin kan. Orang sekarang ada benda lain pula kan. Kemudian emas dan perak. Kalau kita fikir pun emas dan perak ni sebenarnya buat apa kan? Kita ada banyak emas ke, kita buat tandas daripada emas ke, kita buat apa-apalah kan daripada emas ke, sebenarnya itu hanyalah benda-benda dunia. Jadi Allah kata benda tu kalau kita fikir, kenapa dah manusia ni suka sangat benda-benda ni. Jadi tak pelik sebenarnya, sebab Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan manusia tu suka perkara-perkara tersebut. Tetapi Allah sebut semua benda-benda ni adalah mata'ul hayatid dunya, hanyalah itu adalah kesenangan hidup dunia, keseronokan hidup dunia saja. Allah sebut di sisi dia ni ada banyak lagi benda-benda yang lebih baik. In husnul ma'ab, iaitu tempat kembali yang lebih baik. Jadi ini bagi orang yang beriman lah, dia tak akan terpesona dengan benda-benda di atas tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beri benda-benda di atas tu lelaki sukakan perempuan, perempuan sukakan lelaki, sukakan anak-anak, sukakan harta yang banyak. Semua tu adalah ujian. Jadi kalaulah kita terikut suami terikut dengan isteri terikut dengan suami, ataupun mengikut anak-anak, kehendak anak-anak kan, sehingga melakukan dosa dan sebagainya, ataupun kerana nak mencari duit, ataupun kerana nak buat mencari kenderaan yang mewah-mewah hanya kerana untuk dunia dan juga harta-harta yang lain, maka itu Allah kata kita ni sebenarnya tertipu. Kita dah lupa bahawa di sana ada yang lebih baik. Jadi Allah sebut ini ada ayat 15, kul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Nak tak aku nak cerita kepada kamu semua ni ada yang lebih baik lagi daripada tu, iaitu bagi orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka ada syurga-syurga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai, dan mereka tu kekal di dalamnya, dan juga ada isteri-isteri yang mutahharah yang suci, wa ridwanun minallah
dan juga keredaan daripada Allah. Wallahu basirun bil ibad. Jadi maknanya Allah sebutkan pembandingan tu, dia sebutkan harta-harta dunia macam ni dan kemudian disebutkan itu semua tu tak ada apa sebenarnya, tapi ada benda yang lebih baik lagi. Itu ayat yang ke-15. Ayat yang ke-16 insya-Allah allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabannar. Itu sifat orang-orang yang mana sukakan kepada akhirat ataupun tak terpengaruh dengan dunia, iaitu orang yang berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami beriman dan ampunilah dosa kami dan juga peliharalah kami daripada azab neraka. Jadi maknanya itu adalah pegangan orang Islam, iaitu mereka ni dia sentiasa ingat kepada Allah dan dia ingat bahawa dia ni orang beriman dan minta Allah ampunkan dia dan juga pelihara dia daripada ni. Kemudian sifat lagi orang yang mana tanda dia ni tidak terpengaruh dengan dunia, itu ialah as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar, iaitu orang yang sabar, orang yang benar dan juga orang yang qanit. Orang yang qanit ni maknanya orang orang-orang yang kita kata orang yang taat Kemudian orang yang menginfakkan hartanya, wal munfiqin, dan juga orang beristighfar pada waktu subuh, sebelum subuh sebelum masuk fajar. Jadi ini adalah tanda-tanda. Jadi kita kalau boleh cuba bangun sebelum subuh untuk beristighfar. Istighfar boleh, baca Quran boleh, sembahyang sunat sembahyang sunat witir boleh dan sebagainya, walaupun satu rakaat. Kemudian ayat yang ke-18, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Itu biasalah insya-Allah boleh baca itu. Kemudian ayat yang ke-19 ini ialah ayat yang besar juga, iaitu inna dina indallahil islam. Allah sebut sesungguhnya cara hidup yang diterima di sisi Allah ialah Islam. Dan orang-orang yang mana sebelum daripada ni, iaitu orang yang diberikan kitab ni, mereka ni berbeza-beza pendapat selepas daripada datang kepada mereka pengetahuan. Itu adalah kerana sifat mereka, iaitu sifat mereka kedengkian. Jadi tengokkan, orang-orang Yahudi dia dengki kepada orang Arab, jadi mereka tidak beriman. Jadi oleh kerana mereka dengki itu menyebabkan mereka jadi besarnya penyakit dengki ini menyebabkan ada orang yang tak beriman, iaitu ahli kitab. Dia tak nak beriman kepada Nabi Muhammad kerana dia kata Nabi Muhammad ini adalah bukan daripada keturunan Bani Israel. Jadi dia dengki kepada ni. Jadi Allah SWT kata, siapa yang kufur dengan tanda-tanda Allah, dengan ayat-ayat Allah, maka Allah ini sangat cepat hisapnya. Yang tadi Allah sebut dia keras siksaannya, dan kat sini cepat hisapnya. Jadi kemudian seterusnya, jadi ayat ni adalah tanda bahawa kita ni hanya Islam saja diterima. Jadi kita tak boleh rasa bahawa mungkin agama lain diterima juga sebab dia nak kebaikan juga. Tak ada. Hanya Islam saja diterima. Dan oleh kerana itu kita ni sebagai orang Islam berkewajipan untuk memberitahu kepada semua manusia bahawa hanya Islam saja diterima. Dan kita alhamdulillah bersyukur kerana kita ni jadi sebagai orang Islam tanpa kita usaha pun. Kita dilahirkan sebagai orang Islam. Jadi kita kena bersyukur banyak-banyak kepada Allah SWT. Ayat yang ke-20, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitab wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirun bil ibad. Kalau kita baca ni, kemudian jika mereka ini membantah engkau, katakanlah aku berserah diri kepada Allah dan juga demikian pula orang yang mengikutku. Jadi makna kat sini kan, kalau orang Kristian ataupun orang Yahudi banyak cakap macam ni, cakap dia kita aslam tu. Jadi aslam tu maknanya menyerahkan diri. Jadi sebab itulah kita ni, din yang kita ni nama dia Islam. Islam ni maknanya menyerah diri. Jadi kalau sesiapa yang tidak menyerah diri kepada Allah, so sebenarnya dia tidak layak untuk dikatakan sebagai Islam kerana dia tidak menyerah diri. Jadi kita ni aslam tu. Aslam tu maknanya menyerah diri ataupun kita berserah diri kepada Allah. Wajhiya lillah maknanya seluruhnya kepada Allah. Begitu juga orang yang mengikut aku. Jadi kalau kita ni mengikut Nabi Muhammad, jadi maknanya kita bersama dengan Nabi Muhammad untuk serah diri kepada Allah. Jadi kita tak boleh bercabang-cabang, berpecah-pecah. Satu masa yang tertentu kita serah diri kepada Allah, dan satu masa yang lain kita tidak serah diri pada Allah. Maksudnya kita ikut Islam ni separuh-separuh. Kita ikut pada tempat-tempat yang tertentu. Masa solat kita ikut, masa puasa kita ikut Islam, kita ikut apa yang diajar oleh Nabi. Tetapi pada masa yang lain kita tak ikut apa yang diajar oleh Nabi. Jadi ini adalah satu kesilapan. Kemudian seterusnya dia katakan, dan katakanlah kepada orang yang telah diberi kitab dan kepada orang yang buta huruf, sudahkah kamu Islam
Jika mereka Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Jadi maknanya orang yang tak Islam, dia tak dapat petunjuk. Itu jadi yang kita rasa orang yang tak Islam pun dia dapat petunjuk juga. Jadi itu tak betul Fa in aslamu faqad ihtadaw. Wa in tawallau, kalau tak nak juga, fa innama alaikal balagh. Jadi kalau mereka tak nak juga, kita ni tak apalah, kita hanyalah menyampaikan. Mereka tak nak buat apa kan? Jadi Allah tahu, Allah melihat apa yang berlaku kepada hamba-Nya. Kemudian ayat 21 insya-Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak. Jadi ini ialah orang Yahudi Orang Yahudi ni dia mengingkari dan kemudian dia bunuh nabi, Nabi Zakaria, dan juga dia bunuh Nabi Yahya. Jadi ini yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Jadi mereka ni bukan setakat itu saja, tapi mereka ni telah melampau-lampau membunuh pula. Jadi sesungguhnya orang-orang yang kufur dengan ayat Allah, wa yaqtuluna nabiyyin bighairi haq, membunuh nabi-nabi, dan mereka cuba untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Wa yaqtuluna allazina ya'muruna bil qisti minan nas, dan dia bunuh pula orang-orang yang menyuruh dengan kebaikan di kalangan manusia. Fabashshirum bi azabin alim, Allah kata beritahu kepada dia azab yang pedih untuk mereka. Jadi itulah Allah kata ulaika allazina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, orang-orang yang mana Allah sia-siakan pekerjaannya. Maknanya apa kebaikan yang dia buat, mereka takkan dapat pahala di dunia pun tak dapat, di akhirat pun tak dapat. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak mendapat penolong. Jadi maknanya kat sini, segala benda yang kita buat adalah bergantung kepada niat kita dan bergantung kepada iman kita. Kalau kita buat kerana iman kita, kita akan dapat pahala, dan kalau kita bukan buat kerana iman kita, kita tak akan dapat pahala. Jadi itu yang kita boleh ambil pengajaran pada malam ni, insya-Allah, daripada muka surat 51 dan juga 52. Muka surat 50 dan juga 49 50, insya-Allah minggu depan kita akan cuba buat dengan lebih baik, insya-Allah. Setakat itu saja aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Minta maaf lah, mungkin tak ada persoalan apa-apa nak tanya ustazah pada malam ni. Nampak dia gembira tu, bersedia untuk ada tu kan. InsyaAllah boleh tanya dia tahu minggu depan. Kalau tak ada, insyaAllah kita pakai Skype ni juga, Skype telefon, no problem, insyaAllah. Okay, insyaAllah Haji. Kalau apa? Dia akan masuk ke telefon bila tak ada line, bila line internet tak jalan. Tak apa, insya-Allah. Okey, itu saja ya. Jumpa lagi minggu depan, insya-Allah. Assalamualaikum. Terima kasih.